secara umumnya sebenarnya dekat masyarakat diorang ada perspektif masalah pembelajaran ni diorang ingat budak tu tak pandai belajar. Tapi ramai tidak tahu masalah pembelajaran merupakan salah satu daripada 7 kategori OKU. Boleh doktor kongsikan apa itu masalah pembelajaran sebenarnya? Okey. So bila kadang-kadang bila orang sebut OKU ni, dia memberi persepsi yang negatif kan Cikgu Khairul. Tapi orang tak faham yang masalah pembelajaran ni tak bermaksud dia ada kecacatan yang kekal atau sebegitunya. Tapi masa pembelajaran ni kalau kita tengok daripada borang OKU ni, nak bagi tahu ibu bapa lah, ni borang OKU. Dan borang ni kita biasanya akan isi kalau ibu bapa setuju. Okay, dan tujuan yang kita isi borang ni biasanya untuk tujuan pendidikan lah, Encik Khairul kan. Dan untuk klasifikasikan. So pembelajaran ni ada beberapa kategori. Okay. Dia ada masalah, orang cakap Global Developmental Delay, kita panggil GDD. Maksudnya dia ada masalah perkembangan secara menyeluruh. Kita ada masalah bawah sini sindrom Down. Dan masalah yang biasanya pakar psikiatri akan jumpa adalah kanak-kanak yang ada masalah Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD, masalah Autism Spectrum Disorder, dan masalah kanak-kanak yang ada masalah intelektual, dan juga learning specific learning disorder, pembelajaran yang spesifik. So dia banyak kategori dalam kita cakap masalah pembelajaran. Okey. Okey. Tapi ialah kalau secara spesifiknya bila ada masa pelajaran ni, dia biasanya akan didetect bila kanak-kanak itu sudah mendapatkan pendidikan lah secara formal di sekolah. Okey, dan dia akan dirujuk kepada kita untuk orang cakap penilaian terlebih dahulu lah sebelum kita decide apa rawatan seterusnya. So pagi-pagi ni banyak perkataan baru tiba-tiba. Global Delay Development. Sebab semua ni adalah akan disemak oleh doktor-doktor lah. Dan doktor-doktor akan explain lebih detail lah apa itu autism, kadang-kadang parent masalah. Okey, untuk dari segi orang cakap penilaian ni, kadang-kadang parents bila first dah jumpa kita pun cakap, kenapa anak saya kena jumpa doktor psikiatri? Ada stigma ni juga. Dan kita faham, kita cakap Mak Encik ada masalah ni, so kita perlu jumpa doktor. Tapi tak semestinya jumpa doktor psikiatri. Sebenarnya doktor pakar pediatrik yang menjaga kesihatan kanak-kanak secara fizikal pun boleh buat penilaian. Tapi kat Malaysia ni kebiasaannya mereka akan datang kepada doktor psikiatri dulu. So kita akan assess lah penilaian. Contohnya kalau macam ADHD, right? Attention Deficit Hyperactive Disorder, atau saya cuba nama Melayu dia kecelaruan hyperaktif dan impulsif. Okey. Jadi dia akan datang sebab cikgu akan membagi cakap lah, dia tak boleh perhatian dalam kelas, tidak mendengar arahan, tidak boleh buat dalam dunia dia sendiri kan. So kita akan datang dan kita akan assess. Okay, tapi of course setiap kali seorang kanak-kanak datang kat kita juga kena assess fizikal dia okey ke tak. Ada sebab bila kita nak belajar ni, kita perlukan semua diri kita bekerjasama, betul tak? Kita perlukan diri pendengaran, kita diri penglihatan, sentuhan, emosi, keseimbangan serta pergerakan tubuh fizikal. So bila kita dapat all this maklumat, kita perlu kumpul dan proses. Itu satu step. Dan stepnya nak proses information tu, the next step kan. Bila kita dapat apa, kita buat. So kita kena ada capability, keupayaan untuk ingat, nak analisis dan mengaplikasi. So we need a good cognitive function, daya kognitif dan pemikiran yang baik. So bila ada masalah dalam sistem ni, dia mengganggu pembelajaran kita. So itu yang menyebabkan kita ada masalah pembelajaran. Contohnya macam kita semua ada komputer. Bila kita type sesuatu, file tu kita akan save. Tapi kadang-kadang benda tu tak di save. So ada penggangguan di situ tu sebab kita tak dapat output yang kita nak. Ya. Itu yang saya maksudkan mengganggu proses pembelajaran lah secara ringkas. So apa baseline yang membezakan masalah pelajaran biasa dan yang tak pandai membaca biasa dengan yang mempunyai kesukaran ni asasnya adalah kefungsian fizikal ataupun kefungsian kognitif.
So sebab tu normal adalah cikgu-cikgu yang akan rujuk ataupun pendidik yang akan rujuk perkembangan ni lah ke pihak hospital. Okey, tadi sebenarnya dah sentuh dah tentang tanda-tanda atau gejala awal masalah pembelajaran. Boleh diterangkan secara detail. Okey. Sebab kalau kita nak bahagikan, contohnya masa di prasekolah kan, cikgu akan komplain yang dia tak fokus. Sebab biasanya dalam cikgu 4-5 tahun kita dah start ajar ABC semua kan, and then mereka tidak boleh bercakap dengan petah seperti sepatutnya. Patutnya pada umur 2 tahun dah boleh cakap 2 perkataan. Kalau 3 tahun dah boleh cakap 3 perkataan dalam satu ayat. Kalau 4 tahun kena guna lebih daripada 3 perkataan. So mereka ada masalah lah, tidak guna banyak perkataan atau masalah dalam articulation and pronunciation, menyebut perkataan tersebut kan. Dan mereka ada juga masalah tidak dapat bermain dengan baik dengan kawan. Mereka mungkin bermain secara kasar contohnya, kalau tak reti bersosial. Mereka juga tidak dapat ikut arahan cikgu seperti biasa atau lambat bercakap, dan masalah mengenal nombor, warna dan seterusnya lah. So itu peringkat awal lah. Tapi bila naik darjah 1, dia menjadi lebih ketara, okay? Mereka akan ni masalah juga untuk bercakap, bersosial dengan kawan-kawan. Mungkin mereka akan keliru perkataan dan nombor, right? Dan ini menyebabkan mereka tidak membaca. Dan mereka keliru juga dengan tanda-tanda matematik dan tanda kanan dan kiri. Mereka tidak pandai merancang pembelajaran mereka dan masa mereka. Dan sebenarnya mereka bukan memahami apa yang dibelajar, mereka hanya menghafal. Okay? Itu sebab bila mereka perlu buat sendiri, mereka tidak dapat buat. Okay, itu antara tanda-tanda awal yang biasanya cikgu akan pick up semasa persekolahan. Lagi satu, cikgu akan tengok cara mereka uruskan dirilah. Setengah cikgu akan komplain, setengah pelajar tak pandai nak uruskan diri mereka juga. Ya? Okey, sebenarnya satu terlintas. So tadi perspektif guru kan. So macam mana kan dengan ibu bapa, kalau macam mana diorang boleh kenal pasti anak diorang mempunyai masalah pembelajaran, dengan umur berapa yang sesuai untuk diorang bawa jumpa lembaga? Kalau kita tengok apa masalah yang ada, kalau autisma tu seawal 18 bulan kita boleh buat diagnosa. Tapi kalau masalah pembelajaran ni seawal umur 3 tahun. Tapi ibu bapa sendiri boleh tengok perkembangan mereka. Dia lebih mudah kalau mereka ada lebih dari satu anak, atau mereka akan bandingkan dengan sepupu-sepupu ke. Mereka akan lihat, kenapa anak ni lambat sikit daripada kakak dia. Umur ni masih tak kenal huruf kan, tak kenal nombor, tak kenal warna kan? Dan kita tengok perkembangan normal seorang anak itulah. Pada umur ni apa yang dia boleh lakukan. Contohnya pada umur 6 bulan dia dah boleh berguling kan. Pada umur 8 bulan dah boleh duduk. Umur 12 bulan dia dah boleh berdiri, ya, ataupun dah merangkak tu dah cara lah. Umur 18 bulan dah boleh berjalan. Contohnya kita kena tahu perkembangan normal tu macam mana. Dan kalau budak-budak, kalau dah masa umur 6 bulan tu, kalau kita senyum, dia boleh senyum balik, dia boleh mirror kan. Dan umur 8 bulan tu mungkin dia dah keluar bunyi-bunyi kan. Bila kita mengajar mereka, 12 bulan tu mungkin keluar satu perkataan macam mama, papa, walaupun tak ada erti bagi mereka, tapi mereka dah boleh keluarkan. Dan mereka mungkin akan menyaut pada nama mereka kan. Pada umur 18 bulan macam tu, bila kita panggil, macam panggil adik, dia tahu itu dia akan panggil dia Afia, dia tahu nama dia Afia. So benda mungkin tu ibu bapa boleh lihat lah. Dan lihat juga pada umur tu dia boleh pegang apa dalam tangan. Pada umur apa cakap, ini macam cakap motor function dia pula kita tengok juga. Dia boleh panjat ke apa ke kan. So banyak benda yang ibu bapa boleh pick up sebenarnya juga.